Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan Liga Perdana Inggeris. Arsenal menang 2-0 ke atas pasukan Luton. Brentford seri tanpa jaringan dengan pasukan Brighton. Manchester City menang besar ke atas pasukan Aston Villa dengan jaringan 4-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Manchester City mengamuk di Etihad. Manchester City yang turun menerima kunjungan Aston Villa di Etihad pada malam tadi dengan misi membalas dendam selepas mereka tewas 1-0 dalam aksi pertama Liga Perdana Inggeris yang berlangsung di Villa Park pada bulan Disember yang lalu. Itu juga merupakan kali terakhir di mana mereka mencatatkan kekalahan. Mereka menguasai hampir sepenuhnya perlawanan dengan Unai Emery. Dilihat terpaksa menurunkan barisan kedua terkuat mereka apabila ramai bintang utamanya terpaksa diraikan akibat daripada masalah kecederaan. City tidak berdepan dengan masalah untuk meledak gol pertama menerusi Rodri yang menerima umpan cantik daripada Jeremy Doku pada minit ke-11 permainan. Hat-trick yang berjaya dilakukan oleh Phil Foden pada pojok separuh masa pertama, minit ke-62 dan juga minit ke-69. Juga sudah cukup untuk memberikan kemenangan bergaya buat pasukan City pada awal pagi tadi. Gol sagu hati untuk pasukan Aston Villa berjaya dijadikan oleh penyerang muda mereka, iaitu John Duran pada minit ke-20 permainan. City kekal di tangga ketiga Liga dengan berkongsi 67 mata, dengan pasukan Liverpool akan turun menentang pasukan Sheffield pada awal pagi esok. Arsenal kembali ke puncak Liga. Arsenal tidak mensia-siakan peluang untuk naik semula sebagai pendahulu Liga apabila mereka berjaya menang selesa 2-0 ke atas pasukan Luton Town pada awal pagi tadi. Mereka kehilangan pemain sayap lincah iaitu Bukayo Saka yang diberitakan telah mengalami masalah hamstring dan tidak berdepan dengan kesukaran untuk memperoleh gol pertama menerusi kapten pasukan iaitu Martin Odegaard pada minit ke-24 di mana dia telah dibantu oleh Kai Havertz. Gol kedua Arsenal pula hadir melalui kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanan Luton iaitu Daiki Hashioka yang tertampar bola ke gawang gol sendiri pada minit ke-44. Arsenal bagaimanapun buntu untuk menambah jaringan pada babak kedua. Namun kedudukan tersebut sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh buat The Gunners. Arsenal akan berdepan dengan pasukan Brighton pula pada hari Ahad nanti sebelum menyambut aksi perlawanan pertama peringkat sekuat akhir Liga Juara-Juara Eropah dengan menentang pasukan Bayern Munich di Emirates sebelum mereka bertandang ke Allianz Arena untuk perlawanan kedua pada minggu berikutnya. Pochettino harapkan anak buahnya bekerja lebih keras lagi. Pengurus pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, mengharapkan setiap pemainnya bekerja dengan lebih keras lagi kerana status pasukan dan jumlah wang yang telah dibelanjakan setakat ini. Kempen Liga untuk mereka pada musim ini dilihat tidak begitu menjadi apabila mereka dilanda krisis kecederaan yang begitu kritikal sehinggakan mereka kini terpaksa berada di kedudukan ke-12 Liga. Mereka juga hanya mampu seri ketika menentang pasukan Burnley beberapa hari yang lalu walaupun pasukan Burnley beraksi dengan 10 orang pemain. Situasi itu juga memburukkan lagi hubungan mereka dengan para penyokong mereka yang sentiasa mahukan satu keputusan yang memberasakan. Chelsea masih lagi berpeluang untuk meneruskan kemarahan dalam aksi Piala FA selepas mereka berjaya marah ke semifinal dan sekiranya mereka berjaya menang di final nanti. Ianya sudah pasti akan memberikan Tony yang sangat berharga untuk setiap anak buahnya. Dia juga menolak tanggapan yang para pemainnya telah mengalah dan menerima sahaja untuk musim ini adalah musim terburuk mereka. Dia akan tetap cuba sehingga tamat musim ini dan sentiasa akan memperbaiki kelemahan dalam setiap perlawanan. Erik ten Hag tetap optimis peluang Manchester United untuk beraksi di Champions League pada musim hadapan. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, tidak menolak yang mereka masih lagi mempunyai peluang untuk layak ke aksi Liga Juara-Juara Eropah pada musim hadapan. Walaupun pada ketika ini mereka sedang ketinggalan 11 mata di belakang pasukan Aston Villa yang sedang menduduki tangga keempat Liga. Ten Hag juga beranggapan yang ianya bukanlah satu benda yang mustahil walaupun pasukannya kini sedang mengalami krisis kejayaan yang semakin meruncing. Mereka akan bertemu dengan pasukan Chelsea pada awal pagi esok dan berharap hanya kemenangan saja yang mampu menaikkan semula semangat anak buahnya untuk terus kekal bersaing merebut slot secara automatik itu. Ten Hag sendiri yang meletakkan standard terlalu tinggi kepada anak buahnya dan jika mereka tidak layak sudah pasti mereka sangat kecewa. Mereka akan tetap bersaing sehingga ke perlawanan terakhir walaupun mereka juga sedar yang kedudukan mereka bermasa ini tidak berapa baik. Untuk rekod United telah berdepan dengan lebih 50 masalah kecederaan di mana terbaru Lisandro Martinez dan juga Victor Lindelof telah menyertai semula senarai namun pemain terpaksa diketepikan akibat daripada masalah kecederaan. Christopher Nkunku berkemungkinan terpaksa melupakan terus bagi aksi musim ini. Penyerang pasukan Chelsea, Christopher Nkunku, dilaporkan masih belum menjalani latihan sejak mengalami kecederaan terbarunya, di mana dia berkemungkinan besar terpaksa melupakan terus bagi aksi untuk musim ini. Dia setakat ini hanya merekodkan sebanyak 10 penampilan dan menjadikan 2 gol semenjak berpindah daripada pasukan Lazio dengan nilai 52 juta pound.
Kebimbangan ini telah disuarakan sendiri oleh pengurus mereka iaitu Mauricio Pochettino yang menyedari proses pemulihan Nkunku pada ketika ini mengambil masa yang lebih panjang daripada apa yang dijadualkan. Jika dia kekal tidak turun latihan dalam masa yang terdekat ini, Pochettino hampir pasti Nkunku terpaksa berehat panjang, sekali lagi hanya dalam tempoh semusim ini. Kita lihat pula beberapa keputusan yang berlangsung di sekitar Eropah. Semifinal di FA Pokal, Bayer Leverkusen berjaya marah ke final selepas mengatasi pasukan Düsseldorf dengan keputusan 4-0. Leverkusen akan bertemu dengan FC Kaiserslautern di final nanti. Piala Perancis, Paris Saint-Germain menanti 1-0 ke atas pasukan Rennes, di mana ianya sudah cukup untuk membawa mereka ke perlawanan akhir. Menanti mereka di final adalah pasukan Lyon. Piala Itali, Fiorentina berjaya teruskan pasukan Atalanta 1-0 dalam perlawanan pertama separuh akhir Piala Itali yang berlangsung di laman mereka sendiri pada awal pagi tadi. Mereka akan bertemu semula dengan pasukan Atalanta di gelanggang lawan, dan ia sudah pasti akan menjadi misi yang sangat sukar buat mereka. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Real Madrid berminat dengan Wolves. Real Madrid diberitakan sudah menghantar skuad peninjau mereka untuk mematikan pemain tengah daripada pasukan Leverkusen, iaitu Florian Wirtz. Mereka percaya yang pemain itu merupakan satu lagi bakat generasi baru. Dia bagaimanapun dikatakan akan terus kekal bersama dengan pasukan Leverkusen, memandangkan pengurusnya iaitu Xabi Alonso juga telah membuat keputusan untuk kekal bersama dengan kelab itu. Bayern Munich rancang bawa masuk Archie Gray. Bayern Munich dijangkakan akan cuba membawa masuk pemain pasukan Leeds United, iaitu Archie Gray, secepat yang mungkin bagi mengelakkan dia disambar oleh pasukan lain. Real Madrid juga dikatakan sedang berminat dengan pemain tersebut. Manchester United sedia labur lagi. Manchester United dilaporkan sudah bersedia untuk membayar sebanyak 86 juta pound bagi mendapatkan pemain tengah pasukan Benfica iaitu João Neves. Chelsea sasarkan Antonio Silva. Chelsea kini memberikan tumpuan untuk membawa masuk pemain pertahanan pasukan Benfica iaitu Antonio Silva yang baru saja berusia 20 tahun. Mereka juga telah menghantar skuad peninjau untuk melihat persembahannya semasa Benfica seri 2 sama dengan pasukan Sporting CP. Barcelona harap Xavi akan kekal. Barcelona masih lagi tidak mahu berputus asa untuk memujuk pengurus mereka iaitu Xavi untuk terus kekal bersama dengan mereka pada musim hadapan. Mereka juga merancang untuk membawa masuk Erling Haaland pada musim panas 2025 nanti. Arsenal bertemu dengan pasukan Bayern Munich. Arsenal dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan wakil daripada Bayern Munich bagi membicarakan potensi untuk mereka mendapatkan pemain tengah Bayern iaitu Joshua Kimmich. Kontrak pemain tersebut akan tamat pada musim panas 2025 nanti. Reece James tidak mahu berpindah ke pasukan Real Madrid. Pemain Chelsea yang juga kapten pasukan, Reece James, memberitahu yang dia tidak berminat untuk meninggalkan Chelsea walaupun dia menyedari yang pasukannya itu terpaksa menjual beberapa orang lagi pemain bagi bagi semula kedudukan kewangan mereka. Tottenham mahukan 15 juta pound untuk Lo Celso. Tottenham diberitakan telah meletakkan harga sebanyak 15 juta pound bagi mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkan pemain mereka, iaitu Giovanni Lo Celso. Beberapa pasukan daripada La Liga dikatakan berminat untuk mendapatkannya. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.